adanya kapal wap, adanya terusan Suez. Okey, cikgu bagi benefit dulu pembukaan terusan Suez ni awal buka sebenarnya. Okey, kata saya cikgu sebelum abad ke-19 dia dah buka dah. 19 tu memang dah berkembang lah penggunaan terusan Suez tu, dah ramai orang lalu. Menariknya tentang terusan Suez ni, dia adalah memendekkan perjalanan antara timur dan barat. Selalunya orang kalau nak pergi timur, nak pergi ke barat ataupun daripada barat nak pergi ke timur, diorang akan guna jalan laut yang besar. Tapi bila adanya terusan Suez, diorang lagi cepat tak nak sampai sebab dia terusan, so dia just jalan dia lebih pendek dan lebih selamat. Korang faham je lah, kalau kat laut kan ada lanun, okay. Tapi kalau kat terusan ni nak kata tak ada lanun tu taklah, ada cerita yang ada catatan menunjukkan adanya lanun, tapi risiko untuk berdepan dengan lanun tu agak kurang. Okay. So lebih selamat. Okay. So kalau soalan keluar dia tanya apakah kelebihan atau kebaikan terusan Suez, dua jawapan yang korang kena letak. Korang tulis note dekat situ. First, perjalanan lebih pendek dan selamat. Second, satu, memendekkan perjalanan. Dua, perjalanan lebih selamat. Okay. So kalau penciptaan telegraf pula, cikgu repair yang terusan Suez tadi dia memendekkan perjalanan dan perjalanan lebih selamat. And penggunaan telegraf pula. Okay. So telegraf ni dia macam mesin fax lah. Okay. Cikgu tak sure korang pernah tengok ke tak. Okay. Sebab telegraf zaman dulu dia kayu tau. Dia bentuk kayu. Boleh lah kalau korang nak Google kita tengok kan. Tapi cikgu rasa tak, cikgu perlu pernah letak gambar. Okay, tapi dia macam yang dulu punya dia macam tradisi klasik sikit lah. Okay, so dia tak ada, dia lebih kurang lah kita cakap macam bahasa lebih mudah sekarang korang faham, dia macam mesin fax. Apa kelebihan telegraf ni? Okay, so pegawai daripada barat dengan pegawai dekat tanah jajahan senang nak berhubung. Senang cerita macam Lokman dekat Belanda. Okay, cikgu pula dekat Tanah Melayu. So kita sama-sama, cikgu pun orang Belanda tapi cikgu dia hantar pegawai yang dia hantar kat Tanah Melayu. So cikgu nak berhubung dengan Lokman tu senang lah. Nak bagi tahu berapa biji timah nak dihantar ke, apa lagi lomba biji timah yang perlu dibuka dan sebagainya. So dia dapat menghubungkan, menghubungkan pegawai barat dan pegawai barat, pegawai di barat dan pegawai di tanah jajahan. Itu kelebihan penggunaan telegraf. Yang ketiga, penggunaan kapal wap. Okay, apa kebaikan penggunaan kapal wap? Cikgu cakap kurang. Guys, kapal wap, apa kelebihan dia? Sejarah. Here, Laju. Memendekkan masa perjalanan. Hey, itu memendekkan masa perjalanan terusan Suez. Okey, mempercepatkan proses pengangkutan. Okey, mempercepatkan bawa barang berat. Betul, bukan bawa barang berat. Okey, boleh membawa muatan yang banyak. Guys, korang kena mood tau. Okey, barulah kelas ni kawan-kawan clear dengan suara cikgu. Okay, unmute kalau perlu saja. Okey, nak tanya cikgu. Okey, membawa lebih banyak, lebih jimatkan kos, betul Lokman. Okey, lebih jimatkan kos. Okey, sekejap cikgu patah balik dekat chat. Tengok ada yang jawab. Boleh bawa muatan yang banyak, betul. Boleh angkut biji timah. Okey, itu contoh dia lah, tapi boleh generalkan bawa muatan yang lebih banyak. Okey. So jawapan yang sebenar ialah C. Cikgu dah bagi jawapan tadi kan. Okey. Tapi yang ni cikgu nak korang buat note sikit dan cikgu nak tanya. Okey, cikgu buka sikit cikgu punya note. Okey, cikgu nak bincang pasal jap. Ialah sejarah tu dia. Ini kita punya nota minggu lepas ni. Sabak nah. Korang apa nak tanya, korang boleh tanya tau. Okay. Okay, kalau soalan keluar, dekat sini kan bab 1 form 5 ni, soalan yang famous yang keluar, dia akan tanya apa tau? Dia akan tanya, apakah faktor-faktor imperialisme barat? So, korang nak jawab apa? Sekejap cikgu close ni benda-benda ala-ala ni. Yang mengganggu minda dan kehidupan kita ni. Sekejap. Tengok tu dia fail pula buka. Aduh. Sabar Cikgu punya laptop ni, laptop tradisi ni daripada atuk nenek moyang ni sebab dia macam ni sikit.
Cikgu sebenarnya nak tukar laptop baru tau, tapi cikgu tak boleh lah kalau barang-barang klasik ni. Kena simpan. Baik lah jadinya dia tak boleh buka. Boleh pun. Finally. Okay. Okay guys, kalau soalan keluar, dia tanya ini yang minggu lepas punya. Persaingan kuasa barat. Okay betul lah. Kita dah ada jawapan dah. Okay, so korang ambil nota tu kalau korang lupa. Faktor imperialisme barat ke Asia Tenggara. Okay, so dia ada 5 faktor yang korang kena ingat. Okay, so korang abaikan kalau typo Okay, so first dia ialah apa ni? Persaingan kuasa barat. Okay, persaingan kuasa barat ni maksudnya negara-negara barat ni diorang akan saling bersaing tau. Okay, contohnya Belanda, kita ada banyak kuasa barat tapi yang popular adalah siapa guys? Siapa yang kuasa barat yang datang dekat Asia Tenggara ni? UK, Britain, British. Okay, Sami Britain. Okay, betul dia ni Britain lagi. Daripada Britain, kita ada siapa? Belanda, France. Okay, ada Perancis, Belanda. Jepun bukan itu bukan barat. Okay, Spain, Spanyol. Okay, so itu antaranya. So dorang, first dia punya faktor adalah persaingan barat. So selalu soalan kalau keluar, korang boleh tulis kat situ, dia akan keluar, dia akan tanya kat sini 8 atau 10 markah. Okay, so itu normally je lah. Okay, so korang kena hafal benda ni, persaingan barat ni, so korang boleh cakap sebab diorang ada satu kefahaman tau. Okay, semakin luas tanah jajahan, negara tersebut akan dianggap berkuasa dan hebat. Okay, lagi selain daripada tu apa? Apa guys? Dia punya China bukan barat Okay, kekayaan bahan mentah. Okay, betul. Kekayaan bahan mentah. Okay. Sebab tanah dia punya point korang boleh letak tanah Melayu ni dia kaya, bukan tanah Melayu je. Asia Tenggara ni dia banyak bahan mentah. Okay. Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah seperti sekejap. Saya tarik sikit. Jadi korang nampak. Okay. Bahan mentah, so korang boleh letak. Dia kalau korang letak 1 point, korang letak 1 isi dia, so dapat 2 markah lah macam tu. So cikgu nak bagi cukup 8 ni. Okay. So jangan ingat kita belajar, kita buat kertas 1, kita tak bincang kertas 2 and kertas bahagian esei tau. Bila cikgu ajar, cikgu akan selitkan terus esei dengan struktur. Okay. Cikgu harap korang tengok benda ni. Okay, so Asia Tenggara ni kaya dengan bahan mentah. So seperti kita ada biji timah, kita ada kelapa, kita ada tebu, kita ada banyaklah kayu jati, biji besi dan sebagainya. DLL lah cikgu buat DLL tu maksudnya dalam lain. Tapi orang hati exam jangan buat DLL tak. Okay. So kalau dekat buku teks perempuan kurang dia siap tulis lagi. Kalau China, China apa? Guys, siapa yang unmute? Please mute. Okay. Okay, kalau dekat buku sejarah tingkatan 5 dia siap tulis tau negeri apa dan apa bahan mentah yang specialist diorang. Okay, lagi selain daripada tu getah, betul. Lagi apa kita punya, okay 2 point. Point yang ketiga, kita ada point yang ketiga, and then kita ada beban orang putih. Okay, itu kita panggil slogan lah. Okay, so apa tu Sheila? Okay, so ada slogan. Okay, so macam beban orang putih ni, ini slogan siapa? France, Barat terlampau umum. Dia ada apa? Guys, please student, tengok siapa yang tengah unmute tu, please mute kan. Okay, beban orang putih ni British. Okay, British dengan Belanda. Okay. Kita tak boleh mute kan orang tu
Boleh ke? Kalau boleh, boleh cikgu suruh host mute kan? Sebelah host boleh. Host, tolong mute kan? Okay. Kita buat dia out. Mana boleh suka buat orang keluar awak ni. Okay, beban orang putih British dengan Belanda. Korang ingat sebab dia B, beban orang putih. So British dengan Belanda gunakan slogan ni. So bila diorang guna slogan beban orang putih ni, so diorang kata diorang rasa diorang kena datang ke Asia Tenggara. Sebab diorang ada satu bebanan di mana beban diorang adalah untuk datang ke Asia Tenggara ni. Okay, untuk jajah dan konon-kononnya untuk bagi modernkan kita lah. Okay. So itu kononnya lah. Okay, satu lagi kalau tugas menyebarkan tamadun, itu siapa punya slogan? Ni satu, beban orang putih. Okay. So kalau tugas menyebarkan tamadun, Perancis. Betul, Perancis bukan Sepanyol. Okay, so kadang-kadang slogan dia keluar tau. Lepas tu dia tanya siapa punya. So korang hafal juga. Cikgu pernah jumpa soalan ni. Tugas menyebarkan tamadun. Okay. So yang ni Perancis. Okay. Ada satu lagi. Okay. Dia kata tanggungjawab menyebarkan agama Kristian. Ini siapa pula? Tanggungjawab menyebarkan agama Kristian. Okay, betul. Mubalir Kristian. Mubalir Kristian ni maksudnya pendakwah lah. Korang tak payah pening tau. Mubalir tu maksudnya pendakwah. Pendakwah Kristian. Okay, so ini 3 slogan dia. Okay, so next. Yang keempat point dia apa? Yang keempat. Pasaran. Itu kita panggil revolusi. Okay. Revolusi perindustrian. Okay. So macam cikgu rasa cikgu pernah soal korang ke? Cikgu tak pernah ke? Cikgu dah lupa dah. Sebelum Barat mengalami revolusi perindustrian, diorang mengalami revolusi apa? Guys, korang tahu tak? Bukan, itu zaman. Kalau gelap tu zaman. Okay, revolusi pertanian, ingat tau. Okay, mula-mula diorang mengalami revolusi pertanian dulu. Betul? And then kemudian baru diorang melangkah kepada revolusi perindustrian. Okay, so apa point di bawah revolusi perindustrian ni? Okay, bila buat revolusi perindustrian, maksudnya diorang buat sektor ataupun aktiviti perkilangan secara besar-besaran. Diorang masa tu dah mula bina kilang kereta, bina kilang kasut. Okay. Sekejap macam mana cikgu ni? Perkilangan. Okay. Diorang dah buat banyak kilang. So bila banyak kilang, diorang perlukan, kalau bahan mentah tak boleh masuk sini. Bahan mentah kita dah cakap pasal kekayaan bahan mentah ni. Kekayaan bahan mentah ni kita boleh tambah. Diorang perlukan bahan mentah secara konsisten. Okay. So kita boleh masuk kat sini. Konsisten. Okay. So kalau revolusi perindustrian ni kita boleh cakap bila ada aktiviti kilangan, diorang perlukan pasaran. Okay. So ni macam mana tau? Okay. So macam katakanlah British, diorang dah buat kilang kereta. And then diorang takkan nak jual kereta tu kat dalam negara diorang je. Okay. So diorang perlukan negara jajahan yang lain supaya diorang boleh pasarkan, jualkan barang-barang diorang tu pula. Okay, so market diorang lebih untung lah. Cuba bayangkan kalau kita jual, cuba korang buat kasut yang korang jual dekat tempat korang je. Berapa je laku sangat, berapa sen sangat korang dapat ni kan? Berapa sen. Okay, so korang kena bawa keluar, guna Shopee. Tak macam nanti kan. Guna Shopee boleh jual satu dunia kan. Macam tu lah. Okay, dulu tak ada Shopee. Kalau dulu ada Shopee mesti negara barat ni tak jajah kita. Okay, diorang jual barang diorang dekat online je. Okay, so next yang kelima, yang terakhir adalah sistem viral kan. Sistem pengangkutan dan perhubungan. Di bawah sistem pengangkutan dan perhubungan ni lah kita ada 2 benda. Kalau sistem pengangkutan tadi, kita ada terusan Suez. Okay, terusan Suez dengan, bukan terusan Suez. Okay, sistem pengangkutan kita ada couple walk. Okay, couple walk. Kalau perhubungan tu kita ada terusan Suez dan juga telegraf. Betul. Andai pun.
So ini poin-poin yang korang belajar untuk bab 1. Yang korang kena ingat. Okay. So settle ni tau. Okay, so cepat cikgu nak buka cikgu nak buka soalan balik. Sekarang kita pergi soalan nombor 22. Tada. Okay. Muhammadiyah adalah pertubuhan penting dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Kenapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan? Kenapa? Korang pernah dengar tak pertubuhan Muhammadiyah ni? Secara honestly korang pernah dengar ke tak? Tak. Syazril Zuhari kata. Dekat Indonesia. Cikgu tanya pernah dengar ke tidak? Dia memang dekat Indonesia. Abbas Kemenanda tak. Tak. Okay. Lebih daripada 3 orang cakap tak. So cikgu rasa cikgu kena explain sikit lah kat korang. Okay. So cikgu buka balik dekat note ni. Okay, cikgu cerita kat korang sikit pasal nasionalisme di Indonesia tau. Okay. Cerita dia macam ni. Okay. Kalau korang, bila negara-negara barat ni pergi jajah, okay. Tapi sebelum tu cikgu soal dulu. Korang jawab tau. Okay, siapa jajah Indonesia? Siapa guys? Koyum kata Belanda. Abbas cakap Belanda. Belanda. Okay, betul. Belanda. Siapa jajah Filipina? Kalau nak tahu korang kena buat note ni tau. Siapa jajah Filipina? Spain. Okay, Spain. Spanyol. Wow, okay. Okay, betul. Betul Nik, betul. Okay, Akmal kata Amerika. Menarik. Okay, semua orang kata Spain, Akmal kata Amerika. Okay, actually betul. Mula-mula Spain dulu. Spanyol jajah Filipina and then Amerika. Okay, ada 2. Okay. Cikgu ada seorang tak boleh dengar. Maksud awak apa? Danish Sharifah dah boleh dah. Okay. Kalau tak dengar tu kan. Danish Sharifah ini awak dulu masuk kelas yang dulu tu, betul tak? Yang masa PKP 1 tu. Adakah cikgu tu seorang, awak kembali ke online ni. Okay. Cikgu ingat sebab nama awak unik, Danish Sharifah ini. Okay, sempat lagi. Okay, apa tadi cikgu cakap tadi? Cikgu dah lupa dah. Okay. Comeback serius. Okay. Kalau Filipina tadi kita ada Amerika dengan Spain dengan Spanyol dengan Amerika. Okay, siapa jajah tanah Melayu? Siapa? Laju. British. Okay, betul Lukman. Betul. Betul Fain. Bukan Belanda. Okay, tanah Melayu British. Totally ni lah. Jepun. Jepun tu betul lah juga. Okay, tapi kita cikgu pun lupa nak spesifikkan. Betul mah Portugis just kat Melaka je. Generally-nya, umumnya, keseluruhannya, totally-nya British lah. Okay. Okay. Betul Fatin. And siapa jajah Burma? Siapa jajah Burma guys? Burma. British? Betul ke? Amal kata Perancis. Bukan Perancis, British. Okay. Bukan Koyong. British. Okay. British guys. Okay. Siapa jajah Indo-China? Perancis. Majoriti jawab Perancis, betul. Okay. So Indo-China ada negara apa? Ingat KLV. Siapa yang tak tahu Indo-China ada KLV. Tahu tak? Vietnam, Laos. Satu lagi. Kalimantan. Kemboja. Betul. Okay, sebab dulu sebenarnya Kemboja, Laos, Vietnam ni dia asing-asing. Okay. Kampuchea betul lah. Dia asing-asing. But kemudiannya bila Perancis jajah Indo-China, Perancis nak senangkan kerja dia satukan. Dan dia lah yang buat Union Chinos tu. Okay. Apa tu? Indo-China. Okay. So dia yang buat sistem tu. Okay. Macam British atas negara kita lah. Dia nak senangkan sistem pentadbiran. Dia kan buat negara-negara Melayu bersekutu. Tidak bersekutu dengan negeri Selat. Itu satu-satu pentadbiran. Okay. Dia nak senangkan kerja dia. Okay. So bila negara-negara ni dijajah.
Okay, so muncullah orang-orang yang dia ada semangat nasionalisme. Nasionalisme ni beza dengan patriotik. Please take note, okay. Soalan pernah keluar, dia tanya apakah, soalan kebat, dia pernah keluar, dia tanya apakah perbezaan patriotik dengan nasionalisme. Okay, selalu dalam kelas cikgu, siapa yang masuk kelas cikgu fizikal lah. Okay, cikgu banyak kali cakap pasal benda ni. Korang tak ingat jaga korang. Okay, come on. Kelas cikgu Erin. Real punya kelas. Okay, apa jawapannya? Cuba korang drop sikit. Barulah cikgu tahu yang sama ni korang korang ingat. Aduh, korang ni sedih tau cikgu kalau korang tak dapat jawab. Kan mak dah bising ni. Come on, patriotik apa? Nasionalisme apa? Tak ingat lah. Kenapa tak ingat? Habis tu sama ni cikgu bebel dalam kelas. Kau tengok je lah mulut cikgu PNTP banyak lah. Aduh. Okay, patriotik. Lah tu. Okay, patriotik ni dia semangat cinta akan negara. Okay. Seorang pun tak ingat. Lokman, awak ingat tak? Lokman kalau tak ingat awak kena buang title favorite, student favorite cikgu tau. Kena buang title tu. Semangat berjuang mempertahankan negara. Okay. Okay, dia ada satu persamaan. Kalau soalan keluar, apa persamaan dia? Dua-dua semangat cinta akan negara. Cuma bezanya, patriotik, dia semangat cinta akan negara full stop. Okay, nampak cikgu tulis full stop tu. Kalau nasionalisme ada lain. Dia semangat cinta akan negara sehingga membawa kepada, betul lah tu sampai mati, membawa kepada perjuangan. Sehingga membawa kepada perjuangan mempertahankan tanah air. Mempertahankan tanah air. Okay. Betul, kita ada jawapan daripada Zalfa. Okay. Cikgu nak intai sikit Zalfa punya jawapan. Sekejap mempertahankan kedaulatan negara sehingga membawa yelah, boleh lah. Okay, kalau bahasa nak senang ingat lah, boleh ambil Zalfa punya tu. Tapi kalau dalam bentuk jawapan akademik, ambil yang kat depan ni Okay, semangat cinta negara sehingga bawa kepada perjuangan pertahanan tanah air. Ada setengah orang, dia ada patriotik je. Dia tak ada nasionalisme tau. Okay, contohnya korang lah. Cikgu percaya korang ni majoritinya ada patriotik. Patriotik ni macam bila korang dengar lagu negaraku, korang ada rasa macam wow. Korang rasa macam berdebar-debar, deep lah. Korang tak ada rasa macam tu. Kalau tak ada, korang tak ada patriotik tau. And then kalau orang ada patriotik ni, stop. Tak ada. Macam pernah soalan keluar ditanya bagaimanakah cara untuk kita semangatkan patriotik. Apa tanda orang yang ada semangat patriotik? Okay. So itu antaranya lah, okay, yang korang kena ingat. So cikgu rumus je lah Okay, kalau orang ada semangat patriotik ni, dia akan sayang kat negara dia. Dia takkan buang sampah suka-suka tau, itu bukti dia. Korang nak buang sampah, korang rasa macam oh my god, ni negara aku kot, nanti kotor macam tu. So kalau macam ada orang duduk atas bendera ke apa, korang akan tegur, korang cakap janganlah macam tu. Kalau kawan korang nyanyi lagu negaraku kan, sambil goyang-goyang, korang cakap kawan korang, jangan buat macam ni macam tu. Cikgu pernah tahu lepak kedai mamak. Dulu-dulu lah sebelum PKP, cikgu lepak kedai mamak. And then satu hari tu ada game bola, kan ada nyanyi lagu negaraku kan. Okay, semua orang yang relax minum apa semua kan. Tapi dalam ramai-ramai tu kan, cikgu dah cerita kan dalam kelas. Tak apalah ni astro. Okay, cikgu cerita dalam kelas je. Dekat yang lain guys yang lain ni tak cerita. Okay. Bila nyanyi ada lagu negaraku, ada seorang je orang India yang bangun tau. Dia bangun sebab dengar lagu negaraku. Yang lain, yang Melayu, tak ada. Bising-bising lagi ada. So cikgu masa tu yang menyaksikan kejadian, cikgu dapat rasakan lah kurangnya patriotik. Okay, even kalau setengah orang dia ada patriotik, cikgu bangun tak? Cikgu maksud tu cikgu bungkus. So cikgu tengah berdiri lah. Automatik berdiri. Okay. So okay. Kalau orang yang ada patriotik tak semestinya ada nasionalisme tau.
Mana boleh bohong. Okey, contohnya macam okey, orang yang ada nasionalisme ni dia sayang negara dia sampai dia sanggup lawan. Okey. So macam korang lah, kalau katalah kita kena serang dengan US sekarang. Okey, korang berani tak pergi lawan balik? Berani ke tak? Jujurnya. Berani. Ya ke? Malas. Malas. Okey, korang kalau siapa yang berani lawan tu, okey, berani jadi fighter tu, okey, so maksudnya korang memang ada nasionalisme lah. Tapi kalau korang menyuruh, korang lebih rela duduk belakang, okey, korang menyuruh ke apa, itu maksudnya korang tak ada nasionalisme lah. Korang mungkin ada patriotik tapi korang tak ada nasionalisme. Okey. Itu perbezaan dia. Okey. Menariknya, okey, kalau korang nampak nasionalisme dekat Asia Tenggara ni, dia semuanya lelaki. Okey. Kat Filipina kita ada Jose Rizal, okey. And then kita ada Andres Bonifacio, okey, antaranya, okey, Sergio Osmina, okey, itu antara dekat Filipina lah. And then dekat Tanah Melayu banyak lagi, banyak gila lah, okey. Cuba korang sebutkan nasionalisme di Tanah Melayu yang korang ingat. Generally lah, tak kisah ikut negeri. Cikgu nak tengok berapa banyak korang boleh drop. Rentap je yang korang ingat. Okey, lain daripada rentap, Mak Saleh, Datuk Bahaman, Tok Janggut, okey, good, okey. Lagi. Dol Said, Datuk Maharaja Lela, Jos Rizal, bukan Lieutenant Adenan, Tok Gajah, Jos Rizal, Danish, itu dekat Filipina. Okay, so boleh dikatakan dekat setiap dekat setiap negara Asia Tenggara ni, dia punya nasionalis semua lelaki. But menariknya, okay, dekat Indonesia ni, nasionalis di Indonesia, dia perempuan tau. Dia bukan lelaki. Dia perempuan. Okay. So nasionalis. Cikgu kata nasionalis. Alamak. Sekejap cikgu betulkan. Okay. So siapa nama nasionalis di Indonesia? Ada Jeng. Okay. Ada Jeng je lah Oman ingat. Ajen Radin, nama dia, nama penuh dia. Okey, Akmal, thank you. Radin Adjeng Kartini. Okey, boleh tengok Akmal punya. Radin Adjeng Kartini. Okey, actually nama sebenar dia Kartini Ayu. Radin tu dengan Adjeng tu nama family. Okey, so dia orang Jawa dan orang golongan bangsawan, sebab tu ada gelaran Radin tu. Okay. So menariknya dekat Indonesia, dia starting dengan nasionalisme perempuan. Okay, Radin Adjeng Kartini ni. Okay, so kalau korang pernah dengar cerita pasal Radin Adjeng Kartini ni, dia adalah seorang perempuan golongan bangsawan dan dia pergi sekolah. Okay, Lokman dah ingat dah kawan dia orang Belanda. Okay. So dia golongan bangsawan dan dia pergi sekolah, tapi satu kata adat dekat orang Jawa ni, diorang cuma pergi sekolah sampai umur 12 tahun je tau kalau perempuan. Dia tak boleh teruskan belajar lagi dah. Okay, masuk 13 tahun dah tak pergi sekolah. Sebab apa? Diorang akan didudukkan dekat rumah, seronok macam tu. Okay, diorang kena duduk kat rumah, diorang kena praktis pula untuk jadi suri rumah. Macam tu. Dipecat, betul. Tak ada dipecat. Kira diorang sekolah 12 tahun, lepas tu diorang dilatih untuk jadi suri rumah. Sebab tu orang Jawa, Indonesia, kalau korang perasan, kebanyakannya kurang kes cerai tau. Sebab diorang dah terlatih untuk jadi suri rumah yang bertauliah. Lebih kurang macam itulah. Okay. So, bolehlah korang kalau nak kahwin-kahwin dengan ni orang Jawa Indonesia. Okay. So, cerita dekat sini bila Radin Adjeng Kartini ni dia macam tu keadaan dia, jadi dia tulis surat lah dekat kawan dia yang ada dekat Belanda, sebab masa dia sekolah dulu dia bersekolah dengan budak-budak anak-anak orang Belanda. Jadi bila kawan dia tu dah balik Belanda, dia tulislah surat kat kawan dia. Jadi surat tu kawan dia buku kan. Okey. Sebab apa? Dia menceritakan tentang okey. So selalunya soalan kat sini dia akan tanya siapa nasionalisme di Indonesia. So korang boleh letak Radin Adjeng Kartini. And then apa karya dia? Ini antara soalan kedua yang keluar. Okey. So apa karya dia? Korang ingat tak karya dia? Tak.
lahai. Dia ada dua karya dia tahu. Satu, habis gelap terbitlah terang. Betul. Habis gelap terbitlah terang. Okey, satu lagi majalah Puteri Something, penulisan seorang puteri Jawa. Betul Luqman. Yang kedua, penulisan seorang puteri Jawa. Yang ni korang hafal tau. Korang dah lagi 2 bulan, lagi 8 minggu nak exam SPM kan. Korang dah start kena hafal lah semua benda ni tau. Okey, penulisan. Okey, seorang puteri Jawa. And then soalan ketiga, dia akan tanya korang apa tau? Apa yang diceritakan dekat dalam karya tu? Korang nak jawab apa? Kalau soalan keluar macam tu. Dia cerita apa yang tercerita dalam tu. Penindasan penjajah, betul. Penindasan penjajah terhadap rakyat Indonesia. Okay, so korang jawab macam tu, korang dapatlah markah. Ini selalu keluar dekat soalan struktur karya apa, siapa nasionalis dia, apa topik dekat dalam karya tu. Okay, so bila orang baca buku tu kemudiannya diterbitkan banyak dan tersebar tau. So ramailah orang baca sampai ke Indonesia pun semua. So disebabkan tu muncullah nasionalis, kumpulan-kumpulan nasionalis lain dekat Indonesia. Antaranya kita ada Muhammadiyah. Lagi kita ada siapa? Daripada Muhammadiyah. Kita ada PKI. Apa maksud PKI? Soekarno. Okey, Soekarno tu orang perseorangan lah. Tapi PKI maksud dia apa? Ini antara kumpulan yang muncul, Parti Komunis Indonesia. And then kita ada PNI. Apa maksud PNI pula? Apa guys? Parti Nasional Indonesia, betul Mal. Okey, Parti Nasional Indonesia. Ini antara yang yang muncul. And then kalau soalan keluar lah, dia tanya apakah kumpulan nasionalis lain yang muncul di Indonesia? Korang kena jawab ni lah. Satu lagi SI. SI maksudnya Syarikat Islam. Okey, cikgu nak tanya. Muhammadiyah tahap keberapa keluar? Sebab nasionalis ni dia ada tahap pertama dan tahap kedua. Betul Bas, tahap pertama. Okey. So, PKI tahap keberapa? 2. Okey, betul. Pandai lah korang Okey. Parti Nasional Indonesia? 1. Abbas kata 3. 3 tak ada. Okey. Mana ada 3? Buat lawak ke apa? Okey. 2. Okey, 2. Okey. Syarikat Islam? 2. Betul. Zafri betul Bas. 2. Okey. Yang muncul tahap pertama, cuma kalau soalan keluar, siapakah nasionalis tahap pertama di Indonesia? So jawapannya Raden Ajeng Kartini dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ni bukan orang bukan orang. Muhammadiyah ni bukan orang perseorangan. Muhammadiyah ni kumpulan. Kumpulan apa orang kata kumpulan Islam lah. Okey, betul Abbas, kumpulan Islam. Cikgu ada 2 soalan nak tanya you all. Okey, apa Muhammadiyah buat untuk sebarkan agama Islam? Dia bina apa? Bina sekolah. Okey, betul. Dia bina sekolah. Lagi? Dia bina apa? Okey, ingat SMA, bina sekolah, bina masjid dan juga bina dia apa? Nak ingat senang, SMA, klinik. Betul. Okey. So kalau Syarikat Islam pula? Okey, sorry. Soalan kedua cikgu nak tanya. Okey, siapa yang desak kerajaan Belanda untuk tubuhkan Woskrat? Syarikat Islam. Laju je jawab. Pandai korang Okey. So Woskrat. So Woskrat ni untuk tuntut untuk apa? Untuk apa guys? Merdeka. Betul. Untuk tuntut kemerdekaan. Okey. Settle. Okey. Pandai. Okey. Last cikgu nak tanya korang. Tak payah tanya dah lah. Okey. Patah balik ke soalan lah. Okey. Hilang pula soalannya. Okey, let Okay, so soalan dekat 22 ni tadi, jawapan korang apa? Okay, Muhammadiyah ni pertuan penting. Tahap pertama, kenapa dia ditubuhkan? Korang jawab A, menentang sekularisme. Yang lain-lain, Koyum jawab A, Syawal jawab A, Dina A, Luqman A,
Oh, Syazril A. Oh, okay. Anis Mirza A. Syami A. Cikgu terlepas panggil nama, sorry. Okay. So, senang cerita semua jawab A lah. Tak ada jawapan lain. Okay, betul. Menentang sekularisme. Okay. So, kadang-kadang ada je student tanya cikgu, apa beza sekularisme dengan, apa maksud sekularisme ni? Okay, sekularisme ni maksudnya sekular lah. Sekular ni maksudnya diorang memisahkan kehidupan diorang daripada agama tau. So diorang percaya pada agama tapi apa yang diorang buat tu lebih pada logik lah, bukan based on the agama. Tapi kalau macam Islam ajar kita korang ambil pendidikan Islam kan, keduniaan betul. Tapi kalau macam Islam dia ajar kita apa kita buat sekalipun, kita nak makan ke, kita nak kahwin ke, kita nak belajar ke, apa je lah kita nak buat, nak minum air sekalipun, dia ada dia punya cara and adab tersendiri. Okay. Sebenarnya kalau korang belajar sejarah ni, korang mesti jadi orang yang macam apa orang kata, macam bersasiah tinggi lah. Okay, sebab tu korang kena belajar sejarah. Okay, tapi kalau tak ada sasiah juga, itu no comment. Okay, soalan 23. Okay, KMM, Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun. Kenapa KMM melaksanakan strategi tersebut? Okay, Lokman jawab A. Oyun jawab A. Sami jawab A. Okay, dia nak halau penjajah asing. Okay, soalan cikgu, siapa penjajah asing tu? British. Okay, betul. British. Okay, betul Bas? Okay, sebab KMM ni dia adalah anak Kesatuan Melayu Muda, anak-anak pemuda Melayu yang diorang lebih sokong Jepun. Sebab diorang anggap macam, sebab masa tu kita dah kena jajah dengan British lama tau. Okay, so bila British jajah kita lama, jadi diorang merasakan bahawa diorang perlu merdeka daripada British. Diorang percaya pula dengan Jepun yang bawa slogan. Okay, apa slogan Jepun yang KMM terpengaruh? Apa? Slogan KMM. Ingat tak? Asia untuk Asia. Betul Bas. Okay, siapa yang tengah buat nota boleh buat kat situ. KMM ni dia punya tugas adalah menyebarkan slogan Jepun. So slogan apa? Asia untuk Asia. Lagi? Tu je. Ada banyak. Apa lagi yang korang ingat? Semangat Asia. Betul Zafri, semangat Asia. Kawasan keseimbangan bersama Asia. Okey, betul Akmal. So siapa yang tak tahu slogan tu boleh tengok pada 3 nama yang tadi yang drop tadi jawapan tu betul. Okey. So KMM ni tugas dia sebarkan slogan Jepun ni dengan menggunakan akhbar apa? Ni soalan keluar. Warta Malaya. Guys, 5 minit lagi kelas kita akan berakhir. Korang baru belajar sikit dengan cikgu kan? Sekejap je kan? Okay. Warta negara? Betul ke warta negara? Utusan? Warta Malaya. Okay. Warta Malaya. Okay. Warta Malaya atau jawapan dia. Okay. Bukan utusan semua. Warta Malaya. Dia guna paper tu Warta Malaya. Okay. Selain daripada tu juga. Okay. KMM ni dia juga melatih pelajar-pelajar sekolah agama, pelajar-pelajar daripada sekolah Madrasah Asy'ariyah Semanggul Perak, itu antara sekolah tertua di dunia, di Malaysia. Okay, so dilatih kadir-kadir ini menjadi tentera apa? Satu gelaran, askar semua, tentera semua. Pandai. Okay, now kita move to Rentap. Apa slogan Rentap? Berapa tahun lama sekolah dia? Lama tau. Daripada tahun 80-an macam tu. Cikgu tak rasa cikgu dah sekarang ni ikutkan umur sekolah tu dalam ada 60-70 tahun kot. Tapi sekolah tu memang lama gila. Cikgu pernah pergi sekolah tu juga and ada kawan cikgu yang sekolah dekat situ. Agi hidup, agi gelapan. Pantang mundur. Okay, itu adalah slogan Rentap. Rentap ni adalah masyarakat pemimpin orang Iban tau. Kalau korang pernah dengar cerita pasal Rentap ni, saya cerita dia tau. Okay, Rentap ni actually dia sebenarnya adalah adalah pemimpin orang Iban dekat sungai apa? Sungai apa? Korang ingat tak? Sungai Rajang? Bukan.
Sungai tu Sungai Sekerang, betul Dina, Sungai Sekerang. Okay, so dia pemimpin dekat Sungai Sekerang. Okay, Sungai Ramal. Yelah Sungai Ramal, Sungai Sekerang tau. Tapi tiba-tiba, okay, so mula-mula rentak dia pemimpin, kasi tak ada masalah. Okay, tiba-tiba pula Brooke ni, okay, James Brooke, dia tiba-tiba dia buat kubu dekat situ. Nah, dekat Nanggas Kerang, dekat bahagian barat daya Sungai Sekerang tu. Okay, dia buat kubu dekat Nanggas Kerang. Jadi rentak marah lah. Okay, so inilah ini yang soalan dia. Apa tindakan beliau untuk tentang pentadbiran Brooke? Jawapan dia memang A lah, menyerang kubu pertahanan rentak. Okay, kubu rentak pula, menyerang kubu pertahanan siapa tu? Brooke. Okay, dekat Nanggas Kerang tu. Okay, sebab alasan dia dekat kubu Brooke, betul, sebab alasan James Brooke buat kubu kat situ, dia kata orang Iban ni adalah lanon, tak selamat. Betul Dina, dia kata lanon. Jadi dia kata dia nak hapuskanlah golongan ni. Tapi sebenarnya Brooke dia ada niat lain. Sebenarnya dia nak kuasai kawasan tu. Guys, korang cuma ada 1 minit dari sekarang. So cikgu stop sampai sini. Cukup korang belajar untuk cikgu hari ni. Alah, sedih kan? Rasa macam belajar sekejap ni. Habis nak macam mana? Kelas korang memang 50 minit. Okay, tapi tak apa. Korang let dulu. Nanti kita kan, korang masuk, siapa yang masuk kelas BM, so korang jumpa lagi lah. Korang jumpa lagi cikgu. Even tak nampak cikgu yang comel ni, jangan muntah. Okay, ahbab korang boleh dengar suara cikgu. Okay.